Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadira binti Abdullah dan saya merupakan salah seorang pelajar Open University di Bani. Okay, berkenaan video saya pada kali ini, saya perlu menceritakan secara ringkas tentang sinopsis cerita filem yang bertajuk Wonder, okay, yang diarahkan oleh Stephen Chomsky. Dan filem Wonder ni dia diadaptasi daripada sebuah novel yang bertajuk Wonder, okay, yang diterbitkan pada tahun 2012. Okay, secara ringkasnya, filem ni dia mengisahkan seorang kanak-kanak bernama Ogi. Okay, kanak-kanak ni dilahirkan dengan berwajah cacat, jadi dia memerlukan banyak melakukan banyak pembedahan untuk supaya dia dapat semua deria dan penggunaan fungsi anggota pada wajah dia. Okay, jadi cerita ni, sebelum saya teruskan lebih lanjut berkenaan dengan ringkasan cerita ni, okay, antara objektif yang saya dapat berdasarkan filem ni, okay, berkenaan tugasan yang diberikan, objektif yang saya dapat lihat ialah tentang perkembangan sosial kanak-kanak. Okay, sosial kanak-kanak ni merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi, okay, dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima, okay, oleh sesuatu masyarakat serta budaya, dan secara ringkasnya perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. Okay, maksudnya antara faktor lah. Okay, yang keduanya, faktor-faktor yang dapat saya lihat, okay, berdasarkan yang membantu mempengaruhi perkembangan sosial ni dari segi faktor keluarga, dari segi faktor sekolah, guru, kawan-kawan rakan sebaya, persekitaran masyarakat dan sebagainya lah. Itu antara faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi pembesaran ataupun meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak. Okey, jadi dari segi ibu bapa tu, contohlah saya bagi contoh berkenaan perkembangan sosial dari segi ibu bapa, persekitaran ibu bapa di rumah. Contohnya ibu bapa perlulah menjadi satu role model yang baik untuk kanak-kanak. Okey, tunjukkan contoh yang baik, sikap yang baik, sebab kanak-kanak ni pada usia awal usia ni mereka lebih senang untuk mengikuti apa saja yang kita lakukan, dan mereka imitate semula, meniru semula. Jadi kadang-kadang jika kita tidak menunjukkan satu sikap atau perbuatan yang baik, dan mereka akan ikut, sebab mereka tak tahu pun yang mana satu yang perlu diikut atau tidak perlu diikut, yang mana baik atau yang mana buruk. Jadi sebagai ibu bapa, kita perlu orang kata kita perlu melatih diri supaya bercakap, berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, sentiasa meluangkan masa dengan kanak-kanak, bertanyakan pendapat mereka, bertanyakan luahan mereka jika ada masalah di sekolah dan sebagainya. Itu adalah fungsi ibu bapa di rumah lah. Okay, berkenaan perkembangan sosial kanak-kanak. Okay, dari segi rakan sebaya, itu salah satu orang kata persekitaran yang senang kanak-kanak nak ikut, senang-senang kanak nak pengaruh, adalah rakan sebaya. Kalau mereka berkawan dengan rakan yang baik, yang orang kata mempunyai nilai-nilai murni, sikap moral yang baik, maka anak kita pun akan jadi yang terbaik. Sebab kalau mereka berkawan dengan orang yang sikap yang tidak baik, maka dia akan ikut. Sebab apa benda yang menarik semua mereka akan ikut. Okey, selain itu, faktor persekitaran dari segi ibu bapa perlu menjadi role model yang baik dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Okay, jadi dengan penggunaan bahasa yang baik, selalu bercakap dengan mereka, selalu mewujudkan perbualan, komunikasi dan interaksi antara mereka, ini dapat membantu mereka meningkatkan pembendaharaan kata kanak-kanak. Okay, jadi kanak-kanak, kesannya kanak-kanak akan jadi lebih berani untuk bercakap di hadapan ramai, lebih banyak ayat ataupun perkataan yang boleh mereka gunakan. Sebab salah satu punca kanak-kanak tidak mahu bercakap, menyendiri, sebab mereka tak tahu nak ekspresikan dari segi perkataan apa yang mereka ingin sampaikan.
Jadi dengan bantuan ibu bapa yang sering bertanya, bercakap, bercerita, membuat aktiviti bercerita, berkongsi cerita dan sebagainya, atau aktiviti komunikasi yang lain dapat bantu meningkatkan perbendaharaan kata kanak-kanak. Okey, untuk objektif yang kedua berkenaan kawalan kendiri kanak-kanak. Berkenaan kawalan kendiri kanak-kanak ni, okey, konsep kendiri ni bermula apabila seorang kanak-kanak mula membesar, okey, dan mereka mula bertanya pada diri dia, siapakah saya, sukakah saya pada diri saya, banyak persoalan yang timbul, dan salah satu kawalan kendiri ni adalah keyakinan dia sendiri. Okey, dengan dalam berdasarkan filem ni saya dapat lihat cara watak utama, kanak-kanak watak utama Ogi, dia melatih diri dia, melatih kawalan kendiri dia supaya dia jadi lebih yakin untuk hadir ke sekolah, untuk tempuhi segala dugaan dan cabaran yang berlaku di persekitaran beliau. Okey, jadi saya teruskan dengan ringkasan filem tersebut. Okey, ringkasannya mengisahkan tentang seorang kanak-kanak berusia 10 tahun. Okey, kanak-kanak itu yang bernama Ogi, nama panggilannya Ogi. Okey, kanak-kanak ni, Ogi ni dia seorang yang dia memang tak pernah pergi sekolah. Jadi pada umur 10 tahun ibu dia membuat keputusan untuk hantar dia ke sekolah umum. Okey, sekolah biasa. Jadi Ogi ni tak ada bantahan, dia ikut saja perintah ibu dia dan dia pergi ke sekolah. Jadi pada hari pertama sekolahan tu agak sukar sebab semua kanak-kanak yang ada di sekolah tu terperanjat tengok muka Ogi, kerana muka Ogi berlainan daripada muka normal, wajah-wajah normal yang lain. Jadi kanak-kanak susah untuk memulakan komunikasi perbualan dengan dia. Kanak-kanak tak nak kawan dengan dia. Jadi dia malu untuk, orang kata, masih belum timbul lagi kawalan kendiri dia, keyakinan dia untuk dia menonjolkan diri dia. Okay, jadi pada hari pertama agak sukar, dan dia balik rumah pun ibu bapa dia bertanya macam mana sekolah hari ni. Ogi hanya diamkan diri dan cuma cakap itulah yang ibu dia minta untuk pergi di sekolah. Jadi dia diturutkan sajalah. Jadi saya ringkaskan pada hari-hari seterusnya Ogi pun mula mendapat kawan. Okay, dia antara kawan pertama yang kawan dengan Ogi adalah yang bernama Jackwell. Okay, seorang kanak-kanak lelaki. Okay, dia berkawan baik dengan Ogi, selalu makan bersama Ogi, buat projek sains dengan Ogi dan menjuarai projek sains tersebut, bermain dengan Ogi, meluahkan perasaan dengan Ogi. Ogi bawa balik Jack ke rumah, bermain bersama dan sebagainya. Tapi satu hari Ogi tak nak lagi kawan dengan Jack sebab ada satu peristiwa di mana masa sekolah mereka mengadakan pesta kostum Halloween. Okey, Ogi memakai kostum hantu, topeng hantu. Okey, jadi orang tak tahu itu Ogi. Semua orang tak tahu. Jadi dia rasa seronok sebab dia dapat dapat selindungkan, dapat tutup wajah dia yang cacat tu. Jadi semua kanak-kanak sepanjang dia masuk ke sekolah tu, semua kanak-kanak tegur dia. Semua kanak-kanak high five dengan dia, salam dia. Dia rasa seronok macam semua orang tak kenal dia. Jadi dia rasa seronok benda tu. Bila sampai ke kelas, okay, dia nampak Jack dengan rakan-rakan sekelas yang lain. Dia terdengar yang Jack ni cakap dengan kawan dia lain tu dia hanya kawan Ogi sebab kesian je dekat Ogi. Jadi Ogi ni sedih. Dia cakap macam tu. Jadi yang Jack pula tak tahu yang memakai topeng ghost face tu adalah Ogi. Jadi dia pun cakap, dia ingatkan Ogi tak ada kat situ. Okey, jadi Ogi ni pun terasa hati sedih dengan apa yang Jack cakap. Jadi Ogi balik pun dengan wajah sedih, menangis, tak nak bercakap dengan ibu, dengan kakak dia Via. Okey, jadi Via ni pun pujuk Ogi. Okey, jadi pada hari berikutnya Ogi dah tak nak dah kawan dengan Jack, tak nak bercakap dengan Jack. Jack pelik, kenapa Ogi tak nak kawan dengan dia ya? Okey, jadi semasa Ogi tidak mahu berkawan dengan Jack. Okey, Summer, seorang kanak-kanak perempuan, sama juga kelas dengan Ogi. Okey, dia mula berkawan dengan Ogi, dia mula mesra dengan Ogi, bermain, makan bersama dengan Ogi. Jadi Jack ni nampak yang sekarang ni Ogi ni dia berkawan baik pula dengan Summer. Okey, jadi satu hari Jack cuba tanya dengan Summer,